Assalamualaikum dan salam hormat. Buletin Didik 24 Disember, saya Midi Saleh. Kementerian Pendidikan KPM akan meneliti keadaan semasa banjir dengan Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA sebelum memutuskan penangguhan sesi persekolahan buat sekolah yang terjejas dalam bencana banjir. Menterinya Fadlina Siddiq berkata pihaknya juga memperuntukkan RM50 juta untuk penyelenggaraan segera sekolah yang terjejas akibat banjir. Menurut Fadlina, sesi persekolahan bagi negeri atau kawasan yang tidak terjejas dalam banjir akan diteruskan seperti dijadualkan, iaitu pada 2 Januari di Kedah, Johor, Kelantan dan Terengganu, manakala 3 Januari bagi negeri lain. Tapi jika ada lagi sekolah yang terlibat sebagai PPS yang belum menunjukkan tanda-tanda maknanya banjir, berkurangan dan sebagainya, kita akan bincangkan NADMA. Sekarang ini pun kita punya perbincangan dengan NADMA banyak tertumpu kepada pengurusan PPS. Jadi kita akan mengikut maknanya nasihat daripada NADMA lah berkaitan dengan sama ada pelan-pelan alternatif ataupun bergantung kepada keadaan semasa banjir. Katanya sebarang keputusan yang diambil akan mengambil kira keselamatan dan kebajikan murid, guru serta warga sekolah yang terbabit. Jelasnya lagi, setakat ini 241 sekolah yang dijadikan pusat pemindahan sementara PPS masih kekal dibuka untuk menempatkan mangsa banjir. Manakala 287 sekolah pula dilaporkan terjejas akibat banjir. Bilik Gerakan Khas KPM juga katanya sedang memantau keadaan semasa PPS berkenaan bagi menilai tahap keselamatan sekolah sebelum dibuka. Untuk bagi pihak KPM, kita memang ada peruntukan penyelenggaraan untuk sekolah ini, sekolah-sekolah yang terjejas dengan banjir. Jadi memang kita ada peruntukan lebih kurang 50 juta dan peruntukan ini kita akan gunakan sebaik saja kita menerima laporan daripada JPN dan PPD berkaitan kerosakan di sekolah-sekolah. Beliau yang juga ahli Parlimen Nibong Tebal ditemui pemberita selepas menyertai Hari Bersama Rakyat Nibong Tebal siang tadi. Dalam pada itu, kementerian juga kata Fadlina tidak bercadang untuk mengembalikan ujian pencapaian sekolah rendah UPSR dan pentaksiran tingkatan 3 PT3. Beliau menegaskan pentaksiran berasaskan sekolah PBS akan dilaksanakan dengan penambahbaikan sehingga laporan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM dibentangkan pada tahun 2025. Menurut Fadlina, keputusan pemansuhan UPSR dan pembatalan PT3 pada tahun lalu dilakukan hasil proses kajian dan rundingan yang teliti dan panjang. Ia juga meliputi pandangan menyeluruh daripada pemegang taruh terbesar bidang pendidikan iaitu murid, ibu bapa, guru dan KPM. Katanya beliau memahami kebimbangan ibu bapa berhubung pendidikan anak-anak mereka tanpa menduduki peperiksaan sehingga tingkatan 5. Namun tegas beliau, PPPM 2025 perlu diberi kepercayaan serta ruang dan masa untuk membuktikan kesan positif yang dirancang. Pendirian KPM ketika ini, saya ingat penting kita untuk memperkukuhkan PBS lah yang sedia ada ini melalui pengenalan ujian akhir sesi akademik yang sifatnya low stake, bukan seperti UPSR dan PT3 lah ya. Jadi saya ingat kena bagi ruang untuk sebarang penambahbaikan dan usaha untuk mengembangkan potensi anak-anak kita ini dan tidak terlalu fokus pada peperiksaan. Jelasnya PBS mengutamakan pencapaian murid terutamanya kanak-kanak secara ansur maju dan tidak menumpukan pada satu aspek khusus. Sehubungan itu, ia juga dibentuk untuk memperkasa potensi murid-murid secara holistik dan tidak memberi tumpuan berlebihan pada keputusan peperiksaan akademik semata-mata. Katanya PBS akan diteruskan sekurang-kurangnya sehingga tamat tempoh PPPM pada tahun 2025 dan keberkesanannya akan dibentangkan dalam laporan PPPM. Jadi kita tunggu laporan tersebut dan kita akan lihat hasilnya. Jika ada sebarang maksud saya cadangan-cadangan untuk mengembalikan semua peperiksaan dan sebagainya bergantung kepada laporan daripada pelan tersebutlah. Takwim persekolahan di negara ini akan dikembalikan kepada Januari seperti sebelum ini. Itu jaminan yang diberikan Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq sambil meminta ibu bapa untuk tidak risau kerana kementerian yang dinaunginya sedang berusaha ke arah itu. Katanya perkara berkenaan belum boleh dilaksanakan tahun depan kerana pihaknya perlu menyelesaikan pelbagai justifikasi mengikut Akta Pendidikan 1996.
Permintaan itu saya harus akui tinggilah untuk kembali kepada Januari, dan kita akan ambil sedikit masa untuk memastikan proses itu berlaku dan akan kembali kepada Januari. Saya faham ibu bapa semua excited nak tunggu Januari kerana anak-anak mereka, zaman mereka juga melalui persekolahan Januari, insyaAllah. Tapi bukan untuk tahun depan, tapi insyaAllah kita sedang menuju ke arah itu. Tapi bagi kita masa untuk habiskan kitaran kanak-kanak ini, anak-anak ini, dan kita akan kembali kepada Januari. Sebelum ini, sesi persekolahan berubah susulan penularan COVID-19 dan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Ia menyebabkan takwim persekolahan bagi 2023-2024 hanya boleh bermula pada Mac tahun depan. Tambah Fadlina, perubahan semula takwim persekolahan juga perlu mengambil kira faktor ekonomi setempat serta banjir pada hujung tahun dan pada masa sama tidak mengganggu jadual peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia SPM, Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia STPM dan Sijil Tinggi Agama Malaysia STAM. Bertemu kembali. Kulit yang sihat adalah kunci kepada penampilan yang menarik dan berkeyakinan. Bagaimanapun tidak semua beruntung. Ada yang dilahirkan dengan masalah kulit seperti eczema dan alahan sejak lahir. Segmen Kerjaya Pilihan minggu ini menerokai profesyen pakar dermatologi yang membantu merawat masalah kulit. Berkhidmat sejak 3 tahun lalu, masalah eczema dan jerawat antara kes yang sering dirawat pakar dermatologi Hospital Islam Az-Zahrah Bangi, Dr. Asmah Johar. Ujarnya penyakit ini tidak mengenal usia. Bergantung kepada persekitaran dan faktor genetik, masalah ini boleh menyerang bila-bila masa sahaja. Justru rawatan segera perlu diambil bagi mengelakkan ia menjadi lebih serius. Setiap satu masalah kulit tu dia berbeza-beza. Sekiranya dia melibatkan persekitaran, persekitaran tu mungkin pada masalah kontak ataupun masalah makanan, dan biasa kalau jenis-jenis alergik ni kita kena elakkan. Tetapi kalau ada setengah tu masalah lebih pada kulit kering, jadi tu lebih pada pakai pelembab, dan sekiranya ada penyakit-penyakit kulit yang tertentu, dan dia akan kita perlu memastikan mereka compliant lah, Minatnya yang mendalam terhadap sains, khususnya biologi, mendorong beliau mengambil jurusan perubatan di Universiti Kebangsaan Malaysia UKM dan menjalani latihan klinikal di Hospital Kuala Lumpur HKL. Berpengalaman selama hampir 24 tahun sebagai pakar dermatologi, beliau menegaskan rawatan dan prosedur yang dijalankan berkaitan masalah kulit adalah pelbagai. Objektifnya sebagai pengesanan awal terhadap penyakit kronik yang lain selain matlamat utama memberi keselesaan dan kualiti hidup yang optimum kepada pesakit. Mereka terpaksa berjumpa dengan kita sudah bertahun-tahun, ada sampai 5 tahun, ada sampai 10 tahun, ada sampai 20 tahun untuk mendapat rawatan, dan penyakit-penyakit seperti itu memang memerlukan rawatan sistemik atau ubat-ubat makan, dan ada banyak risiko komplikasi. So contoh-contohnya seperti autoimmune bullous disease, seperti pemphigus vulgaris, dan ada juga jenis-jenis psoriasis di mana dia melibatkan hampir seluruh badan atau seluruh badannya bernanah, ataupun ada setengah tu disebabkan alergi ubat, seperti Stevens-Johnson syndrome atau toxic epidermal necrolysis, di mana dia melibatkan hampir 80 ke 90% badan tu yang mengalami masalah kulit. Tidak seperti pelatih estetik yang cenderung kepada prosedur kecantikan, untuk menjadi seorang pakar dermatologi perlu ditauliahkan sebagai pakar perubatan terlebih dahulu. Justru beliau menasihatkan orang ramai supaya mendapatkan hikmat rundingan daripada pihak yang betul supaya komplikasi kulit tidak menjadi lebih serius. Bagi adik-adik yang berminat untuk menjadi pakar dermatologi, ikuti nasihat beliau ini. Setiap hari nanti semasa dalam bidang masa belajar dia, bidang perubatan, banyak perkara-perkara baru yang perlu dihafal.
Jadi sekiranya ada minat, ya, amat penting, sebab nanti selepas menjadi doktor banyak juga cabaran-cabaran, ya, masa, tenaga, ya, komitmen, dan ada masa banyak, ya, terpaksa kurangkan social involvement, ya, dengan komuniti, dengan keluarga, sebab tanggungjawab, ya, itu amat penting. Ya, jadi dengan minat, ya, minat untuk menjadi seorang doktor, barulah, ya, kita dapat mengatasi semua cabaran-cabaran tu. Sebagai seorang doktor is like a lifelong career. Mungkin ada mekanisme lain dan di mana Kecederaan lutut tidak mematahkan semangat Datuk kepada 3 cucu untuk melengkapkan kembara berjalan kaki bagi menjayakan kempen kesedaran tentang penyakit kanser dalam kalangan kanak-kanak di negara ini. Kempen Walk for Cancer Kids bermula sejak 2 tahun lalu membabitkan 4 peringkat dengan misi terakhir membabitkan jarak sejauh 300 km dari Kangar ke Ipoh dan memakan masa selama 8 hari. Untuk peringkat terakhir itu, Muklis Ilyas, 58 tahun, mula berjalan kaki sambil menarik troli dari Kangar Perlis pada 16 Disember lalu. Selain memberikan kesedaran kepada orang ramai, misinya itu juga bertujuan mengumpul dana bagi pertubuhan bukan kerajaan, iaitu kumpulan ibu bapa dan sokongan anak-anak kanser ataupun KIDS. Menurutnya, sepanjang perjalanan, mesej tentang nasib kanak-kanak yang menderita penyakit kanser yang diperjuangkan KIDS dikongsi bersama orang ramai dan mendapat respon yang memberangsangkan. Kita dah cukup makan, dah cukup tidur, dah cukup apa. Saya nak, kalau boleh, nak wakafkan, dedicate masa hidup ini untuk budak-budak ini, untuk memberikan sokongan dan kekuatan terutama kepada young parents yang mengalami cubaan, kerana memang penat dia orang mengasuh, merawat, mengubati anak dia orang. Sebelum ini, beliau memulakan kembara berjalan kaki dari Desaru Johor ke Kuantan Pahang pada Disember 2020, diikuti dari Kota Baru Kelantan ke Kuala Terengganu setahun kemudian, dan akhir bulan lalu beliau meneruskan misi berjalan kaki dari Pontian Johor ke Melaka. Sementara itu, pengurusi KIDS Hamidah Tajuddin berkata, menerusi kempen itu, orang ramai kini lebih cakna dengan nasib yang dihadapi keluarga, khususnya dalam kalangan B40 yang mempunyai anak-anak pengidap kanser. Sejak ditubuhkan pada 2016, hampir 1,000 pesakit berdaftar dengan NGO itu. Sekarang ni ramai juga yang kecundang dan ramai juga yang bebas daripada kanser. So daripada situ kita nak support. Kita nak mewawarkan kepada masyarakat bahawasanya jangan sisihkan anak-anak ini dan keluarga ini, kerana mereka memerlukan support daripada masyarakat di luar sana supaya mereka boleh menolong anak-anak ini untuk terus berjuang dan terus bebas daripada kanser dan boleh menjadi masyarakat yang berguna di masa akan datang. Segmen Wartawan Cilik. Minggu ini kita bersama TV PSS The Red Channel, Sekolah Kebangsaan Pancur Merah Setiu di Terengganu yang menyediakan laporan tinjauan banjir di sekitar Setiu. Saya Airin dari channel. Sekarang saya berada di SK Pancur Merah, salah sebuah pusat pemindahan sementara bagi mangsa banjir. Jom kita saksikan bersama. Kampung-kampung di sekitar Sekolah Kebangsaan Pancur Merah telah dinaiki air kesan daripada hujan lebat selama beberapa hari tanpa henti. Sekolah Kebangsaan Pancur Merah telah dijadikan pusat pemindahan sementara
bagi membantu masyarakat setempat yang terjejas dengan bencana banjir ini. Bersama saya Ustaz Abdul Wahid. Assalamualaikum Cik, apa khabar? Waalaikumsalam, khabar baik. Soalan saya, bagaimanakah banjir pada tahun ini berbanding tahun-tahun sebelumnya? Ya. Pada tahun ini banjir untuk pengetahuan adik agak besar sikit. Sebab apanya bilangan pusat pembinaan sementara kita ni sampai ke 6 keluarga. Yang tahun 2021 hanya 3 keluarga saja. Dia musim ni, tahun ni dia air melebihi paras sungai yang tinggi sikit. Dia menerima hujan banyak. Dan kita berterima kasihlah kepada pihak sekolah menyediakan pusat perpindahan PPS ni untuk menyediakan tempat kita masuk, tempat kita tidur dan sebagainya lah. Terima kasih Ustaz. Ya, sama-sama. Semoga Allah memudahkan urusan dan memberikan ketenangan kepada semua mangsa banjir. Sekian, saya Iris dari Red Channel. Bye. Banjir yang melanda turut memberi kesan psikologi kepada kanak-kanak. Bagi mengembalikan keceriaan golongan ini yang berlindung di Pusat Pemindahan Sementara PPS, mereka dihiburkan dengan persembahan badut profesional. Antaranya seperti yang dilakukan di PPS Sekolah Kebangsaan Gong Badak di Kuala Nerus, Terengganu. Langkah itu sedikit sebanyak dapat menggembirakan mereka yang terpaksa menghabiskan cuti persekolahan di PPS. Menurut penganjur Halimatul Saadiah AB Wahab berkata, terdapat 300 kanak-kanak di PPS itu sejak 3 hari lalu. Katanya kanak-kanak perlu diberi perhatian memandangkan mereka belum cukup kuat untuk menempuhi dugaan seperti banjir ini. Beliau berharap gelagat 3 badut dari servis badut.com itu sedikit sebanyak dapat meringankan beban kanak-kanak terbabit. Kita dengan kerjasama beberapa NGO dekat Terengganu ni lah. Jadi selama ni kita bawa dekat beberapa PPS dah, tapi kali ni kita bawa sama-sama dengan kita geng-geng badut. Kita panggil geng-geng badut dekat negeri Terengganu ni untuk turun sama-sama join team kita orang dekat PPS ni. Kita nak menghiburkan budak-budak dekat sini lah. So dia orang pun dah lebih kurang 3 hari dah duduk dekat PPS ni, mungkin bosan. So kita panggil badut-badut ni untuk menceriakan keadaan di sini. So nampaknya alhamdulillah lah, budak-budak sini pun nampak terhibur. Semuanya terhibur. Katanya lagi, mereka melakukan kerja amal tanpa sebarang bayaran. Aktiviti lain dilakukan termasuk nyanyian, tarian, persembahan belon dan mewarna. Mayat terakhir tragedi tanah runtuh di tapak perkhemahan Fathers Organic Farm, Gotong Jaya ditemui kira-kira jam 4.53 petang tadi. Menurut Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM, mayat ke-31 itu adalah seorang kanak-kanak lelaki. Mayat ditemui pasukan mencari dan menyelamat SAR di Sektor A. Kemudiannya dibawa ke Hospital Sungai Buloh untuk proses bedah siasat dan pengecaman. SAR yang memasuki hari ke-9 siang tadi menyaksikan kesemua 92 mangsa yang terbabit dalam tragedi runtuhan itu ditemui. Persatuan Ibu Bapa dan Guru Sekolah Jenis Kebangsaan Cina Muncung sebelum ini memaklumkan daripada 26 mangsa dari sekolah itu, terdapat seorang lagi yang belum ditemui. Difahamkan mangsa adalah murid lelaki darjah 5, anak kepada pengusaha kantin di sekolah itu. Dengan penemuan mayat terakhir itu, operasi SAR dicadangkan ditutup esok. Jadi apabila keris ini dapat dikaitkan dengan institusi raja, jadi kita boleh dapat pemilikan keris ini bukan sahaja untuk golongan sultan, malah juga putera-puterinya lah, putera-puterinya. Jadi salah satu contohnya di sini kita dapat lihat keris ini dapat bercirikan keris Jawa lah, diribatikan dari segi bulu dan juga sarungnya, pakaiannya. Dan sampilnya adalah berbentuk gayaman, jadi menampilkan ciri-ciri Jawa.
Di bahagian penduk sarung ini, di bahagian belakangnya tertulis satu nota yang bertulis Tengku Mahmud Anak-Anda Sultan Selangor dan bertarikh 1235 Hijrah bersamaan dengan 1819 Masihi. Jadi ini adalah salah satu keris yang menunjukkan pewarisan keris diraja. Bola sepak Piala AFF 2022. Filipina mencatat kemenangan pertama daripada 2 perlawanan apabila menundukkan Brunei 5-1. Kesempatan beraksi di gelanggang sendiri Stadium Memorial Rizal di Manila pantas dimanfaatkan Filipina. 7 minit perlawanan berlangsung, Filipina di depan apabila Kenshiro Daniels mudah menolak masuk gol pertama perlawanan. Penguasaan Filipina ketara. 5 minit kemudian kedudukan berubah lagi, giliran Sandro Reyes menghukum kelemahan benteng akhir Brunei. Separuh masa kedua masih Filipina yang menguasai asakan. Disusuli gol daripada Jesus Meliza, Filipina 3-0 mendahului. Seminit kemudian, minit ke-51, gawang Brunei robek lagi. Kali ini menerusi gol oleh Sebastian Rasmussen. Walaupun boleh dikatakan berlaku secara tidak sengaja, Brunei akhirnya berjaya juga memperolehi gol sagu hati menerusi Razini Ramli pada minit ke-70. Di bahagian bawah dan di sebalik menempatkan hampir semua pemain untuk menjaga posisi pertahanan. Minit ke-88, gawang Brunei bolos lagi menerusi jaringan kedua pribadi oleh Rasmussen. Filipina 5, Brunei 1. Dalam satu lagi perlawanan kumpulan A, Indonesia melayan kunjungan Kemboja di Stadium Gelora Bung Karno, Jakarta. 8 minit perlawanan berlangsung, Indonesia sudah di depan. AG Maulana yang tidak dikawal mudah meletakkan Indonesia 1-0 mendahului. Percubaan Indonesia untuk menambah jaringan, percubaan Maulana dibatasi palang gol. 7 minit kemudian, penguasaan Indonesia tiba-tiba terhakis. Kemboja menyamakan kedudukan apabila tandukan Sarek Kria terkena tiang dan bola terus melantun masuk ke dalam gawang Indonesia. Indonesia enggan mengalah. Hasil satu lorangan tepat dan gol oleh Marcelino Ferdinand, Indonesia kembali mendahului. Indonesia 2, Kemboja 1. Sejak Argentina bergelar juara dunia, nama ketua pasukannya Lionel Messi terus menjadi sebutan. Terbaru, patung Messi dalam keadaan mencangkung menjadi antara hadiah Christmas paling popular di wilayah Catalonia, Spanyol, tempat utama patung seramik untuk figura popular dunia dihasilkan bermula dari kurun ke-18. Saya Midi Saleh, salam hormat, Assalamualaikum. InsyaAllah kita jumpa lagi.